Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita membaca kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis. Kita sampai pada muka surat yang ke-30. Muka surat yang ke-30. Dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, di mana-mana perempuan yang meminta ia akan suaminya akan talak daripada tiada suatu kejahatan, maka haramlah atasnya mencium bau syurga. Telah mengeluarkan oleh Abu Daud. Hadis ni dikeluarkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Tirmizi ini Abu Isa At-Tirmizi. Jadi dia hadis lah, walaupun dia tak tulis matan hadis itu, maknanya daripada Daud dan Tirmizi itu makna hadis. Kata Nabi SAW, hadis ini diambil daripada sahabat Nabi yang bernama Sauban. Kata dia, telah bersabda Nabi SAW, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan min ghairi ba'si faharamun 'alaiha raihatul jannah. Itu dia punya hadis dia. Saya cakap macam ini sebab ada orang membuat satu gerakan, kitab Muhimmah ni, Syekh Fatani ni, jangan dibaca lah. Hadis palsu lah, macam-macam lah. So, duk tengok dalam TikTok, duk tengok dalam Facebook, mereka kata jangan duk baca kitab Muhimmah ni, hadis palsu dia. Allahu Akbar. Yang kata tu pun tak banyak kitab dia tulis, kita pun tak tahu. Main duk petik ya dalam TikTok, kemudian duk kempen dalam Facebook dia, boykot Muhimmah, boykot Muhimmah. Sebab tu bila kita nak baca kitab, kita kena ada berguru. Guru itulah yang terangkan hadis ni lagu mana, hadis ni lagu mana, hukum ni lagu mana. Kalau hang main baca seorang, hang main gila. Hang orang Kuala Lumpur pula, hang main tulis kitab ni pula orang Patani pula. Mana hang nak faham bahasa dia? Tambah kitab Baharul Mazi tu, ditulis oleh orang Perak. Tuan-tuan ni orang Kelantan, pergi baca kitab orang Perak. Menggit, tuan-tuan kan faham. Dia tulis nggit menggit. Itu bahasa lama, bahasa orang Perak. Dia tak jumpa bahasa Melayu nggit menggit, dalam hadis pun tak ada menggit, dia kata palsu. Dia sabak sak dulu. Dalam ni dia kata apa? Dikeluarkan oleh Abu Daud, dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi, Nabi SAW bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Mana-mana perempuan yang meminta ia akan suaminya talak tanpa izin, tanpa dibenarkan oleh syarak, ghairu ba'sin, maka kata Nabi SAW, faharamun 'alaiha, maka haramlah atas perempuan itu tadi raihah. Raihah maknanya wangian, raihatul jannah, wangian syurga. Itu hadis. Jadi ustaz, langsung tak boleh minta talak ke? Boleh. Harus minta talak jika ada sebab. Haram minta talak kalau tak ada kejahatan si suami. Kalau minta juga ustaz, tak cium bau syurga. Okey ustaz, macam mana yang dikatakan isteri boleh minta talak yang dibenarkan syarak? Suami berpenyakit,
Penyakit apa? Yang memudaratkan isteri dia. Ada syphilis, ada AIDS, ada HIV. Yang boleh merebakkan penyakit itu pada isteri, maka isteri berhak minta talak. Ataupun suami itu gila. Gila ni macam-macam. Ada yang gila part time, ada yang gila overtime, ada yang gila babi. Gila. Maka boleh minta talak. Kenapa awak minta talak? Suami saya gila. Bila? Setiap 13, 14, 15 waktu bulan mengambang dia start gila. 16 dia reda sikit. 28 dia tak ada, dia elok balik. Saya tak tahan ustaz, waktu dia gila dia buat macam-macam. Silakan minta talak. Ataupun suami tu ada kusta, boleh minta talak. Ataupun suami tadi ada vertigo, sopak, boleh minta talak. Ustaz, kalau suami vertigo, yang tu lain. Vertigo lain, vertigo lain tuan-tuan. Suami ada sopak tu. Satu lagi hak tak boleh tidur, hak tak boleh tidur tu lain. Dia jadi pening ni, yang tu pergi hospital lah. Ayak dalam telinga tak balance. Ni hak cerita hak sopak ni. Harus kalau isteri tu nak minta talak, silakan. Dan suami kena bagi. Ataupun suami tadi ada penyakit yang kita sebut kusta. Ataupun suami itu mati pucuk. Suami mati pucuk. Isteri masih berkehendak lagi. Suami pula tak boleh. Tak boleh Ustaz. Pasal apa? Dia mati pucuk. Macam mana boleh mati tu? Dia kerja panjat pokok nyok Ustaz. Panjat-panjat pokok nyok, mai di atas ni ulang duk ada. Gelongsong turun tu duduk kat perdu pokok. Lepas itu dia tak ada apa lah, dia hidup lah, hak lain pula mati. Sudah tuan-tuan. Tapi kalau isteri tak kisah, tak apa. Abang ni dah mati pucuk lah lehau, tak apa. Saya apa mati ke? Tak apa. Tapi kalau isteri kata saya nak lagi abang, maka saya nak pisah dengan abang, harus dibenarkan oleh syarak. Yang seterusnya, bila suami duduk dalam penjara. Dalam penjara tu hukum syarak boleh minta cerai. Berapa lama dalam penjara, yang tu tuan-tuan kena tengok enactment keluarga negeri masing-masing. Ada yang letak setahun, ada yang letak 3 tahun. Isteri kata saya tak tahan lah ustaz, semua saya nafkah apa pun tak bagi, duduk dalam penjara, saya nak minta cerai. Berapa lama suami awak di penjara? 2 minggu. 2 minggu tak payah. Alah, dia buat apa yang masuk 2 minggu pasal apa? Dia curi kasut masjid. 2 minggu kena. Tapi kalau 2 tahun, saya tak mau ustaz, saya malu ustaz, saya tak mau. Pergilah minta cerai. Yang ketiga, suami pukul, dera, zalim. Ustaz, bukan dalam Islam dia boleh pukul isteri ke? Sabar Zak amboi. Saya kata boleh pukul, sepak buat smackdown. Dia boleh pergi kat isteri dia buat muka lagu tu. Astaghfirullahalazim. Macam John Cena lagu tu. Patah riuk hamba Allah tu. Boleh minta cerai. Okey. Yang seterusnya yang boleh minta cerai pasal apa? Saya kata tadi, duduk dalam penjara. Ataupun suami tadi tak balik. Saidina Umar pernah tanya pada satu orang perempuan. Kalau suami hang tak ada, suami hang kerja, suami hang jadi askar apa semua, berapa lama hang boleh tahan? Dia kata 6 bulan. Paling panjang 6 bulan, tak apa, start pada hari ni 6 bulan mesti balik. Mana-mana hak bertugas luar negara, 6 bulan saja. Lepas tu kena usaha balik pada isteri dia. Ni hak kita sekarang ni, long distance relationship ni, LDR ni, berapa tahun dah kena buat sesuatu ni pada cikgu-cikgu yang hak seorang duk Sabah, seorang duk Tasik Gelugong.
Seorang duduk Sarawak, seorang duduk di Pulau Pinang. Berapa lama lah? 2 tahun, 3 tahun. Suami jarak jauh, isteri jarak jauh. Tak ada usaha ke untuk balik cepat sikit. Mudahkan kerenah birokrasi. Isteri ni duduk seorang dengan anak-anak. Masak dia, hantar anak sekolah dia. Anak kena influenza pun dia pergi hantar hospital. Bumbung bocor, isteri panjat bumbung pergi repair. Hak suami duduk main futsal kat Kuching. Apa hak? Seronok jadi lelaki ni duduk main futsal. Lepak pergi makan buah salak. Hak isteri duduk merana sini ni. Sebab tu 6 bulan cukup. Lepas 6 bulan pergi balik. Dan saya suka nasihat pada akak-akak, pada abang-abang. Nak menikah pun tak boleh cari hak dekat-dekat. Kita yang nak menikah, carilah orang dekat-dekat sudah. Bila cari hak jauh, kerja hak jauh, pergi tulis dalam Facebook. Kerinduan tanpa suami di sisi. Suami yang kerja apa? Suami saya kerja kat Nigeria tu. Setahun 2 kali dia balik. Yang kata pergi menikah dengan dia, siapa? Orang Sungai Dua ada. Pergi menikah orang Sungai Dua. Tiap-tiap hari makan mi udang. Ni duk tulis, kita yang pilih, kita yang cari, kita komplain. Sebab tu orang tua-tua dulu kata cari hak dekat sudahlah, tak usah duk cari hak jauh, penin. Mak tak faham makna cinta. Aku tak tahu apa aku nikah dengan Pak Han senang. Balik parik je rumah. Menang. Agak tak ada aku lontar dengan batu balik. Ni hang laki hang tak ada je nak. Sebab tu tuan-tuan, Islam membenarkan tu. Boleh minta cerai. Sebab suami tidak memberi nafkah. Kalau dalam enakmen keluarga setengah negeri 3 bulan tak bagi nafkah, boleh minta cerai. Ataupun suami tu hilang, tak tahu pergi mana. Laki hang pergi mana? Tak tahu. Dia lah sekali dia masuk Jogaton. Jogaton apa? Bukan Jogaton, maraton. Maraton Jabatan Pulau Pinang dia masuk sekali. Pagi tu hantar dia lah pukul 3 tu. Lepas tu kita balik lah. Balik-balik tu. Petang tu dia pun kata dia tak ada. Sampai lah tak balik. Dia kata terjun jabatan ke apa ke tak tahu. Hantu laut curi kot. Tak tahu. Telefon apa tak ada. Apa pun tak ada. CCTV ada. Ada nampak CCTV dia duduk babai. Lepas tu tak ada. Sudah tuan. Hak jenis hilang. Hilang tak tahu pergi mana. Boleh minta cerai. Cuma berapa tahun. Ada yang kata tunggu setahun dulu. Nak isytiharkan dia mati pula. Berapa lama pula. Supaya senang pusaka dan sebagainya. Jenis hilang tak boleh ni. Ataupun suami tadi melarang dia buat ibadat. Jangan sembahyang. Jangan puasa. Puasa tampak hang lagi kot. Pergi minta cerai. Ataupun suami tadi menyuruh berbuat maksiat. Abang tak ada kerja. Hang ada. Hang pun tak ada kerja. Abang kena buang kerja. Duit nak makan ni anak-anak nak sekolah. Kerja dah leha oi. Tu cik cadang nak buka nasi. Tak payah buka nasi lemak lah. Tak mana sangat nak laku. Betul? Jual badan hang lah. Sudah tuan-tuan. Nega kecil-kecilan. Dia suruh isteri dia jadi pelacur pula. Apa minta cerai? Dia suruhnya buat maksiat. Ataupun si suami tadi menggelarkan isteri dengan gelaran-gelaran yang buruk. Boleh minta cerai. Weh babi. Weh setan. Dia panggil isteri dia babi. Babinya betina. Dia tak panggil leha ke, eca ke, tipah tertipu ke apa, tak panggil. Sayang jauh sekali. Manja jauh sekali lah. Duk panggil hoi. Oi babi. Oi babi gemuk. Dia panggil kita babi gemuk. Maka akak-akak boleh minta cerai. P5 mahkamah. Pasal apa minta cerai? Laki saya panggil saya babi gemuk. Saya tak suka. Boleh. Itu hak orang perempuan.
Bukan maknanya orang perempuan ni langsung tak boleh minta cerai. Bila kena pukul dengan suami, sabarlah leha, oi, kita ni orang perempuan kalau minta cerai tak cium bau syurga. Tapi dia pijak saya, mak, sabarlah, tak mana sangat pijak tu. Mak dulu Pak Ham balinlah longkang lagi teruk. Mak sabar. Mak tak apa, cik tak sabar mak, boleh minta cerai. Yang ni yang hak sebut ni. Tetapi kalau minta cerai tanpa sebab, abang pilih nak dia ke nak saya? Dua-dua abang nak. Tak, saya nak pilih. Abang pilih saya ke pilih betina tu? Kalau abang pilih dia, abang ceraikan saya. Saya tak mau kongsi. Yang ni makcik-makcik kena jaga ni. Jangan duk sedak minta cerai pasal lelaki menikah lain. Dah lah. Kalau dia sayang kat kita, yang ni kata pengurap betina tu, yang betina tu pun garik. Makcik, oi, hak betina tu pun perempuan macam makcik juga. Makcik suruh dia cerai. Bayangkan kalau makcik dicerai macam mana? Sabarlah. Nak buat macam mana benda dah berlaku? Ustaz memanglah ustaz masuk belah dia. Ustaz pun jantan. Ustaz tak tahu perasaan sekak. Payah duk kira perasaan kak, duk kira apa. Benda dah berlaku kak, oi. Suami akak dah menikah, akak susunlah elok-elok. Sehari rumah kak, esok rumah dia, sehari rumah kak, esok rumah dia. Hari suami pergi rumah dia, kak buat kerja lain banyak ke. Dulu dah kata dah, layan suami, kak duk main handphone, kak duk main TikTok, main tok-tik. Bila lelaki menikah lain, kak marah. Dah lah, dulu kalau nak kata layan, suruh layan dia, habang lah. Ni kita duk main TikTok, dia tengok je, tu yang tak layan dia tu. Banyak alasan. Kak nak minta cerai kak? Pergi minta cerai. Kalau rasa tak mau cium bau syurga, pergi. Ustaz, saya nak minta cerai. Awak, mak dia, saya tak kenal dengan mak mertua saya. Dak, mak mertua akak ni, dia bukan suami akak. Suami akak lah. Dak, Ustaz faham tak? Mak mertua dia mulut macam ni, Ustaz. Saya tak tahan dapat mak mertua macam saya tak tahan, Ustaz. Tosah duk dengan mak mertua. Minta pada suami, cari rumah lain. Jangan duk sekali. Minta lah. Dia tak mau. Tak apa. Lelaki duk dengan mak dia, akak sewa rumah lain, bila nak main rumah. Hak isteri minta rumah. Hak dia. Abang, boleh abang letakkan cek rumah lain? Rumah ni bukan cek tak mau duduk dengan mak abang. Tapi adik abang ada 2 orang jantan. Bilik ayam pula 1, kongsi 4 orang. Kadang-kadang cek keluar bilik ayam, adik abang tunggu depan pintu dah. Terkejut kan, kata dia. Lepas tu tengok-tengok kita duduk sengih misai, duduk bergerak. Cek pun takut. Sabarlah, mereka tak buat apa dah. Bukan kira tak buat apa, dia tak menselesakan isteri. Dia tak mententeramkan isteri. Suami ni ambil isteri tu untuk bagi selesa. Jadi dia tahu, saya, mak saya pun saya nak belah, isteri saya pun saya nak belah. Tak apalah, isteri saya tak ngam dengan saya, tak ngam dengan mak saya. Kalau begitu, letak dia rumah lain. Mak hang duk rumah lain, hang duk dengan rumah mak hang. Sagi hang balik rumah isteri hang, sagi balik rumah. Macam bermadu lebih kurang lagu tu. Buat macam mana? Mak tak setuju. Sebab tu abang-abang, bila kita nak menikah dengan isteri kita dulu, tanya mak elok-elok. Adik, oi, ni 3 orang ni, esok nak menikah ni, ingat ni. Cara duduk depan tu macam faham sangat kita muhimah ni. Macam nak menikah besok orang tak ni. Besok nak cari isteri, cari hak mak setuju lah. Kalau mak tak setuju, tak apa. Habang kat mak markah tu. Habang kat markah. Ika, nama markah Ika. Ika, semalam I dah tanya mak I, setuju tak kalau kahwin dengan Ika? So mak you cakap apa? Mak I tak setuju. Mak I suruh cari orang Penang. You pula orang jauh, Johor, susah kata. Lagipun mak I asyik orang Kedah. You pula orang Johor, you faham lah. Tak pernah faham, tak faham sudah. Asyik bergaduh pasal bola ni kata. Lagi kita bawa-bawa ni kata. I takutlah bila kita kahwin, you tak bahagia. Okeylah kalau macam itu. Dah, simple masalah.
Senang ikut cakap mak. Lah sekarang mak pilih lah mak cik ikut ya. Simple punya hidup. Tapi kita nak cinta perlu dipertahankan. Ada juga yang minta cerai sebab apa? Tak handsome. Yang dulu hang nikah dengan dia siapa? Dulu ingatkan tak ada orang nak. Bila dia minang terima. Pas menikah anak seorang ramai pula duk ngorak kat pejabat tu, rasa rugi pula lah. Hak mengorak ni pula ustaz, oh ya Allah, ustaz kalau dia tengok lengan ustaz dia tengok lengan dia ustaz, bulu loh. Pergi ke muka. Itu lelaki kak macam mana? Bulu apa pun tak ada. Kalau kak nak bulu banyak, kenapa tak menikah dengan orang hutan hari tu? Bersepah bulu dia. Tak mau. Dah tutup hak segak-segak ni tutup. Aku nak jaga dia. Dia laki aku. Hak ni hak halal pada aku, hak sah pada aku. Walaupun dia tak lawa tapi hati dia lawa. Cukup. Jangan duk minta cerai hak tu pula. Ataupun minta cerai sebab nak menikah dengan orang lain. Abang ceraikan saya. Sebab saya nak kahwin orang lain. Sebab abang ada apa, kerja kilang, balik naik motor, kena hujan basah. Saya pun nak merasa abang pergi naik kereta. Saya pun nak merasa duduk rumah banglo. Saya pun nak rasa abang cuti. Larat nak cuti pergi Batu Ferenggi. Saya pun nak cuti pergi overseas juga. Abang ada apa? Ceraikan saya sekarang. Yang ni tak cium bau syurga ni. Jadi ada benda yang boleh minta cerai, ada benda yang tak boleh minta cerai. Okey, jadi tuan-tuan jaga-jaga akak-akak, jangan suka sangat duk sebut ceraikan saya. Jangan suka sangat duk sebut. Buatnya cerai tanpa sebab yang dibenarkan syarak, tak boleh cium bau syurga. Jadi sebelum menikah fikir elok-eloklah. Sebelum kahwin dengan laki-laki tu, fikirlah elok. Tanya orang tua, tanya pendapat mak bapak, tanya pendapat. Jangan duk kira syok sendiri. Baik, yang pertama. Dan warid telah datang daripada bukan dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah katanya. Tiada dinyatakan lelaki pada barang yang memalu ia akan isterinya atas palunya. Mai pada makcik hak kata kitab Muhimmah ni hadis palsu apa semua, jangan baca, suruh dia baca hak ni. Dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Tiada dinyatakan lelaki pada barang yang memalu ia akan isterinya atas balunya. Apa makna? Dia kata tak tahu. Pasal apa tak tahu? Tak tahu. Bila tak tahu, hadis palsu. Ini masalah dia. Ni bahasa orang lama tuan-tuan, beratus tahun punya kitab. Apa maksud dia? Tiada dinyatakan lelaki pada barang yang memalu ia akan isterinya atas palunya. Tuan-tuan faham dia kata apa? Tak faham Ustaz? Saya pun tak faham. Tak ada sebab seseorang suami boleh memukul isteri dia. Hai Ustaz, habis tu ayat Quran lagu mana? Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Maksudnya apa? Tak boleh seorang suami pi pukul isteri dia tanpa sebab nak pukul. Kita duk sebut Nabiyur Rahmah. Nabi Muhammad ni Nabi Rahmah, Nabi kasih sayang. Nama Nabi Muhammad ni tuan-tuan, ada 201 nama. Ulang balik, 201 nama. Nama Nabi. Yang kita duk ingat Al-Amin, yang kita duk ingat Ahmad, yang kita duk ingat Muhammad. Tapi kita tak pernah dengar nama Al-Aqib, Al-Hashir. Kita tak pernah dengar nama Taha, nama Yasin, nama Rahmah, Nabiyur Rahmah. Nabi yang membawa rahmat, kita tak pernah dengar yang nama Al-Muqaffi. Nabi Muhammad tu nama dia Al-Muqaffi.
Baik, balik pada Nabiur Rahmah, Nabi yang bawa kasih sayang. Okey Ustaz, kalau Nabi ni gelaran dia Nabiur Rahmah, Nabi yang membawa kasih sayang, pak siapa Nabi suruh Nabi bagi suami pukul isteri? Tang mana rahmah dia? Yang ni tuan-tuan kena buka panjang lebar tentang fadribuhunna. Mana-mana isteri yang kamu takut nusyus, sebab tu kena buka yang itu. Allah Ta'ala kata apa? Mana-mana perempuan, mana-mana lelaki yang kamu takut isteri kamu nusyus. Wallati takhafuna nusyuzahunna, yang kamu takut isteri kamu nusyus. Yang ni tuan-tuan boleh buka di dalam surah An-Nisa ayat 34. Maka hendaklah si suami fa'izuhunna, ajar isteri kamu. Wahjuruhunna fil madaji', pisahkan tempat tidur. Dan yang ketiganya ialah pukul. Di situ ayat fadribuhunna. Bila sebut ayat fadribuhunna, pukul. Apa makna pukul? Balik kepada hadis Nabi SAW. Tak ada alasan tak boleh pukul, tak ada sebab tak boleh pukul, haram. Itu yang disebut di situ. Tiada dinyatakan lelaki pada barang yang memalu ia akan isterinya, akan palunya. Tak boleh. Kenapa awak pukul isteri awak saja? Bagi seliang Ustaz. Tak boleh. Hang bagi tak mana? Penampak Ustaz. Betul? Patah 2 batang gigi dia. Haram. Berdosa besar. Tidak boleh pukul isteri di muka dan bahagian kepala. Ini adalah bahagian kehormatan orang perempuan. Dia pergi masjid nampak muka, dia pergi pejabat nampak muka, dia balik kampung nampak muka, mata lebam, gigi patah. Balik kampung mak tanya, awak gigi orang tak? Semalam jatuh. Bila lepas balik lagi, belah sini belah orang. Hang ni bodoh ke apa? Tiap-tiap bulan patah gigi. Pasal apa? Tak reti turun tangga ke? Rupa lelaki pukul. Haram. Walaupun dia nusyus tak? Walaupun dia nusyus. Bukan semua jenis nusyus ni tuan-tuan boleh pukul. Apa isteri awak buat? Isteri saya Ustaz, dia keluar dengan jantan. Mereka dah terlanjur Ustaz. Allahu Akbar. Ada? Saya pukul dia Ustaz. Hang pukul dengan apa? Apa ada? Maksud ada kayu mop. Kayu mop patah 2. Haram. Tak boleh pukul sampai berdarah. Tak boleh pukul sampai lebam. Tak boleh pukul sampai patah. Tak boleh pukul sampai berdarah. Tak boleh pukul di bahagian muka. Sebab tu Nabi kata jangan pukul. Nak pukul ni sebab nusyus yang saya sebutkan tadi. Nusyus tahap tu bukan setakat nusyus ni jelin mata malah. Jelin mata apa bagi. Baru jeling je pun tak sakit lah. Sebab tu ulama-ulama tafsir membincangkan tentang fadribuhunna. Yang kata fadribuhunna tu ada 3 jenis pukul. Yang pertama fadribuhunna, ulama-ulama tafsir faham bahawa pukul isteri. Jangan sampai berdarah, jangan sampai luka, jangan sampai patah, jangan sampai lebam, jangan sampai riuk. 1. 2. Jika betul-betul nusyus. 3. Abdullah bin Abbas kata pukulnya dengan sikat ataupun berus gigi kayu siwak. Tu ya. Mana ada hampir belajar dengan Mike Tyson. Isteri masuk hospital, retak tulang, retak tempurung kepala dia. Suami hentak ke dinding. Haram. Ustaz tak tahu macam mana rasa kita sebagai suami. Dia curang, Ustaz tak rasa. Saya rasa lah. Sayang lagi tak? Saya sayang dia, tapi saya tak boleh terima dia buat. Kalau gitu cerai. Hang benci dengan dia, hang cerai.
Tapi saya tak sanggup bercerai dengan dia, Ustaz. Saya sayang dia. Kalau gitu maafkanlah dia. Dan hang tak redha dengan apa yang dia buat. Aku maafkan hang, aku ampunkan. Pihak lain-lain aku serah pada Allah. Tolong jangan buat benda tu. Lain kali jangan dah. Tapi Ustaz mereka kata saya dayus, Ustaz. Dayus sebab hang tahu. Hang tahu baru dayus. Abang, ya, saya nak keluar, Ustaz. Nak jumpa dengan Zul. Nak buat apa? Nak beromen. Pergilah. Yang tu baru dayus. Tapi kalau isteri keluar senyap-senyap, isteri tak bagi tahu, kita pun tak tahu. 2 tahun lepas tu baru isteri bagi tahu. Abang, cik nak minta maaf. Cik telah terlanjur dengan Zul. Hang terlanjur sampai tahap apa? Tak mau sebutlah abang, cik takut berdosa. Memang berdosa pun. Selama ni hang tipu abang tu. Dia ambil kayu siwak tu, pap dia bagi. Maafkan abang, maafkan saya abang. Aku maafkan hang, aku ceraikan hang. Dah. Hampir cari Zul. Pi nikah dia. Zul dah mati abang, pulang ke hang lah. Banyak lagi. Bangla mai nikah. Ada suami dia kata tak apalah. Benda dah terlepas. Aku maafkan hang. Lain kali jangan buat. Adakah itu dikira dayus? Tak, sebab dia tak tahu. Suami tak tahu, suami tak izin, suami tak redha, tapi dia memaafkan. Orang lelaki pula perangat dia, kalau aku jadi hang, aku lama lah, bulan guni lah. Aku cari Zul, aku cari dia, dua-dua aku bulan guni tok kat jabatan. Itu membunuh. Kita tidak ada hak untuk membunuh dia. Tuan-tuan balik pada kerja, balik-balik tengok ada kasut jantan satu, jenis bata. Aku tak pakai bata. Aku pakai batu. Mai mana pula kasut bata ni? Kita balik 2 hari pada mesyuarat awal. Buka-buka pintu, tengok isteri kita duk berjahat dengan laki-laki yang pakai kasut bata. Ni kerja hampa no. Bawa keluar pedang. Kebetulan dia baru balik tengok cerita Mak Kilau. Bawa keluar kerih, dia tikam dua-dua. Berdosa. Hang tak ada sebab bunuh isteri hang. Hang tak ada sebab bunuh jantan. Tak ada sebab apa Ustaz mereka zina lah. Yang ada pihak pemerintah. Hang tak boleh. Tak, saya fikir saya tikam dia dulu, lepas tu dia punya pasal. Tak boleh. Dah. Ni kerja hampa berdua no. Aku nak bunuh hampa tak boleh berdosa. Hampa buat kerja dosa. Leha weh, aku cerai hang. Dah, cukup. Abang. Tak payah abang. Dah. Dah. Jangan tuan-tuan hidup silap pula tu. Buat keluar pistol pula, pom tembak, boleh main gari pula. Pasal buat gari? Pasal hang bunuh orang. Seorang laki-laki didakwa atau tuduhan membunuh isterinya dan pasangannya yang melakukan persetubuhan haram dalam rumahnya. Laki-laki itu didakwa, sudah didakwa pula. Hak netizen tak faham pula, apalah bini buat jahat dia pergi bunuh pun kena tangkap ke? Apa punya undang-undang lah. Sabar selalu. Ada peraturan dia. Serupalah orang masuk dalam rumah kita pergi bunuh dia. Silat-silat kita kena tangkap pula. Apa pula Ustaz dia masuk nak mencuri? Mana hantar dia mencuri? Kita kalau masuk rumah ke 2 pagi, apa lagi dia nak? Tak, dia nak bunuh saya. Adalah dia bawa pisau? Tak ada. Ada tak dia bawa parang? Tak ada. Ada tak dia bawa pistol? Tak ada. Habis tu yang pergi bunuh dia pasal apa? Sebab tu masalah undang-undang ni tuan-tuan, peraturan, enactment sana, enactment sini macam-macam. Sabar sat dulu. Kita tak tahu apa ni, tenang sat dulu. Tengok mahkamah kata apa, lawyer bincang apa. Cubalah tadi dalam kes isteri tadi ni. Habis kuat cerai. Ya, dua pergi ambil kayu goh, pergi katok hamba Allah dua-dua tu, mati pula dah. Yang mereka itu melakukan zina, tu dosa mereka. Yang dosa kita pula pergi bunuh mereka. Yang bukan hak untuk membunuh. Tak ada hak apa Ustaz mereka buat kerja jahat. Memang buat kerja jahat, tapi hang tak diberi hak untuk bunuh orang dia. Masya Allah tuan. Baik, kemudian yang kedua, pukul itu kata Abdullah bin Abbas dengan sikat.
kayu sugi. Dan tak berbekas pun pada isteri dia. Itu maksud pukul nombor satu. Nombor dua, ulama tafsir kata fadribuhunna ialah memukul apa yang ada di sekeliling isteri tanpa memukul isteri. Nak tunjuk kata marah. Ini pendapat kedua, fadribuhunna. Katalah isteri itu nusyus, dia duduk atas kursi. Saya dah buat salah bang. Saya nak pukul tak gamak. Kita pergi tampak dinding. Pergi tumbuk kaca, luka pada muka. Buat benda lain, pergi hempah pasu ke apa ke. Itu kata setengah ulama. Yang nombor tiga, kata setengah ulama merujuk kepada kisah Nabi Musa membelah laut dengan tongkat. Faqul nadrib bi'asakal bahr. Hendaklah kamu pukul lautan tadi, terbelah dua. Maka ulama-ulama tafsir kata memukul dalam ayat itu ialah diambil kaedah Nabi Musa memukul laut. Maksudnya apa? Kamu asingkan. Fadribuhunna, asingkan suami dengan isteri. Pasal isteri itu nusyus, asingkan dia. Aku tak mau campur dengan hang, hang duduk sini, aku duduk sini, aku tak mau campur pasal hang nusyus. Itu makna ketiga fadribuhunna. Jadi ada tiga makna pukul. Pertama, pukul jika dia nusyus. Kalau dia tak nusyus, haram pukul. Macam mana ustaz kalau tak nusyus haram pukul? Leha. Nasi. Sekejap abang, nasi belum masak. Lauk dah masak, nasi tak masak lagi. Pasal apa tak masak? Tadi tengah-tengah masak, gas habis. Dia ambil kepala isteri dia, dia pergi rendam dalam periuk nasi hak tengah duduk tanah. Menggelegak ke muka-muka dia. Yang ni tak ada sebab, hampir seksa dah. Okey. Ambil jam aku Ustaz. Isteri pergi bagi jam lain. Aku kata bukan jam ni bodoh. Pok dia pukul. Dosa. Dosa. Kita ni pakai serban. Nak pergi sembahyang subuh. 5:30 pakai serban. Duduk depan cermin. Isteri duduk tidur. Tidur atas toto. Duduk teman anak. Kita pergi kat dia. Pergi kejut isteri dengan kaki. Hoi, bangun. Hoi, bangun. Pergi kejut. Berdosa. Pasal apa hang kejut isteri hang lagu tu? Tadi saya sembahyang kat mana? Sembahyang maghrib. Masuk dalam surau, bangla bagi punya duduk tidur. Lena. 7-10 minit nganga. Dia ni mati ke hidup? Betul-betul ngadak kiblat elok ni. Cuek kaki dah. Bayar. Dia angkat kaki sah. Tak apa, jaga. Lagi lena pula. Bahaya dah ni, bukan bayar dah. Lah sembahyang. Allahu Akbar. Tuan-tuan boleh bayang tak? Kalau dia mamai dah pukul 7.15. Tengok orang sembahyang mayat agak-agak macam mana tuan-tuan? Tak menjerit hamba Allah. Nak kejut orang tidur ni bukan boleh kejut dengan kaki. Oi, bangkit, bodoh. Tak boleh. Kita pakai serban bagus dah. Kita pergi masjid bagus dah. Kita pakai jubah bagus dah. Tapi adab dengan isteri tak bagus. Pi pukul dia, pi sepak dia, pi penampar dia. Tak boleh tuan. Ni Nabi kata ni, tak ada satu sebab yang membolehkan kamu pukul dia. Melainkan kalau dia nusyus. Dan kalau dia nusyus pun Nabi ajar pula. Bahagian mana yang boleh buat, bahagian mana tak boleh buat. Sampai nak ambil hanya sebatang kayu sugi saja. Bukannya pi wrestling. Bukannya pi hentuk dengan lesung sambai. Bukan. Baik, yang ketiga. Dan warid telah datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi, Aku melihat ke dalam neraka akan kebanyakan segala isinya itu sekalian perempuan. Ni pun ada hadisnya tuan-tuan. Kalau kita baca di dalam banyak kisah-kisah Isra' wal Mi'raj, Nabi cerita benda ni. Begitu juga ketika Nabi bersembahyang solat sunat gerhana. Lepas Nabi sembahyang sunat gerhana tu, Nabi ada sebut satu hadis tentang orang perempuan.
Hadis cerita tentang orang perempuan yang Nabi SAW sebut, wa raaitu aktsara ahlihan nisa. Wa raaitu aktsaruha ahliha an-nisa. Aku nampak dalam neraka tu kebanyakan ahli dia, ahliha an-nisa, kebanyakan dia adalah orang perempuan, kata Nabi. Aku nampak kebanyakan isi neraka ni ahli dia ialah orang perempuan. Lalu sahabat tanya, qalu lima ya Rasulullah, kenapa orang perempuan yang ramai menghuni dalam neraka ya Rasulullah? Kenapa? Lalu Nabi SAW jawab, Nabi kata apa? Qila bikufrihinna, mereka tu masuk dengan sebab mereka tu kufur. Sahabat bertanya pula, adakah mereka kufur kepada Allah? Tak. Habis itu kufur dengan siapa? Kufur dengan suami. Bila suami tak bagi satu permintaan mereka, mereka kata, awak tu memang suami tak berguna. Selama ni awak tak pernah jaga saya. Itu nama dia kufur nikmat, neraka tempat dia. Yang ni kita dah hurai dah 2 bulan lepas. Yang kedua, kata Nabi SAW, golongan perempuan yang masuk dalam neraka tadi, pak saya apa? Pak saya tabarruj. Pak saya tabarruj. 2 sebab kenapa orang perempuan ramai masuk neraka. Pertama, kufur nikmat dengan suami dia. Yang keduanya sebab tabarruj. Bermula yang demikian itu sebab sedikit taat mereka itu bagi Allah dan Rasulnya, dan dengan sebab sedikit pula taat bagi suaminya akan mereka itu, dan kebanyakan mereka itu adalah tabarruj. Ni dia. Agaknya orang perempuan yang duk kata kitab muhimmah ni kitab hadis palsu, agak-agaknya dia tak suka kot duk dengar cerita ni. Duk cerita bab orang perempuan je kena, orang lelaki tak kena. Sabarlah sat dulu. Bahagian perempuan, bahagian pertama. Selepas ini bahagian suami. Ni hak kita duk cerita ni bab orang perempuan saja. Gamaknya dia tak suka dengar hadis-hadis macam ni, dia belasah hadis palsu tu. Baik, kenapa yang perempuan tadi masuk neraka ramai? Nombor 1, sebab sedikit taat mereka itu bagi Allah dan Rasul. Ustaz, ya, kalau Ustaz buat pengajian, yang ramai datang lelaki ke perempuan? Perempuan. Tu macam mana yang Ustaz kata lelaki perempuan ramai masuk neraka? Hak mai mengaji banyak ni orang perempuan. Kuliah muslimat lah, kuliah duha lah, kuliah asar lah, perempuan duk penuh. Ustaz, kalau Ustaz minta wakaf ke apa-apa ke, siapa hak rajin derma? Perempuan. Habis tu Ustaz kata apa yang masuk neraka ramai? Orang perempuan yang buka gelang, buka rantai pergi derma ke orang. Tang mana? Tang mana yang Ustaz kata ni? Orang perempuan ni ramai masuk neraka. Ustaz bawa orang pergi umrah tak? Bawa agak. Jemaah Ustaz berapa ratus orang? Tak ramai, 100 orang. Majoriti lelaki ke perempuan? Perempuan. Tentang mana Ustaz kata kami ni masuk neraka ramai? Umrah pun kami ramai. Ustaz pernah sembahyang tarawih tak? Sembahyang agak bulan puasa, bulan lain tak sembahyang. Ustaz tengok tunggu sampai habis 20 tu lelaki ke perempuan? Perempuan. Hak lelaki? Lelaki 8 balik. Yang tu Ustaz kata kami masuk neraka ramai. Sembahyang tarawih kami lah ramai. Mai buat kenduri kami lah ramai. Hak gotong royong masak kami lah yang duk buat kerja semua. Kami lah yang duk beranak budak-budak ni, kami semua. Tak mana nerakanya. Ambil cakap tak fikir. Sebab tu saya kata makcik baca balik kitab ni kata apa? Tak lah cakap tu tengoklah. Tak dengar saya cakap pula. Cuba ingat balik hak dia kata tu. Bermula yang demikian itu sebab sedikit taat mereka itu bagi Allah dan Rasulnya. Yang lain-lain kamu banyak taat, tapi sedikit taat.
Tang sedikit. Tang mana? Amboi, cakap tak tengok orang. Makcik puasa. Saya ni puasa Isnin Khamis Ustaz, saya dah 40 tahun dah. Oi. Makcik sedekah tu saya duk habang lah, sedekah apa? Zakat pun semua bayar. Makcik pergi umrah 40 kali dah. Oi. Makcik khatam Quran. Saya tiap-tiap hari Quran online. Oi. Saya berzikir ni Ustaz, tasbih ni ada lekat kat jari ni. Tok-tek Ustaz, cincin tu. Tak ada main tasbih ni dah. Oi. Kalau suami makcik menikah lain, makcik nak buat apa? Tang situ seleh. Tang situ Hak lain rajin dah. Puasa sembahyang, tudung, labuh, mata ni hitam bercelak, tak larat nak buka dah. Mai laki menikah lain. Dia kerak laki dia punya. Laki pula tengah duduk tidur atas kursi malah. Perak dia bagi. Dia lempak tengah semua. Laki menjurik, menono, melompat lah. Buat pergi hospital. Doktor kata, pi cari balik. Kok boleh sambung lagi. Ketua kampung turun, Tok Imam turun. Pertahanan awam pergi cari, duduk suluh. Tak ada Tok Imam. Habis malang nazih hang lemah. Tak ada lah. Yang itulah yang ramai orang perempuan tak boleh terima. Dia sanggup buat benda syirik. Janji laki dia ceraikan madu dia. Yang tu betul-betul tuan-tuan cabaran betul. Sanggup tuan-tuan. Pergi jumpa satu bomo, minta bomo ni gambar betina ni. Saya minta Tok Bomo tolong bagi laki saya ceraikan betina ni. Berapa Tok Bomo buat saya bagi minta bagi. Sampai dia sanggup gadaikan badan dia pada Tok Bomo tuan-tuan. Janji laki dia ceraikan madu dia. Ni hak saya cerita ni saya jumpa tuan-tuan. Laki dia menikah lain tak habang. Nak habang apa laki bini dia garang. Nikah tahu. Pasal apa tahu? Hak isteri nombor 2 rajin telefon. Ni Kak Nak ni saya ni. Hang siapa? Saya madu Kak Nak. Apa dia? Saya isteri Abang Bidin. Bidin mana? Laki Kak Nak, kita bermadu. Apa? Sudah tuan-tuan. Ya hak betina tu pun gatai telefon siapa? Yang pening kepala saya. Sak laki dia mai, sak hak perempuan tu mai, sak isteri dia hak sulung mai. Saya jadi pening. Mana satu aku nak dengar ni? Lah tuan-tuan. Saya kata dah berdamai. Dengan saya pun mereka tolak sekali. Betul tuan-tuan, hak cerita madu 3 tu betul orang tahu. Hak Ahmad Nisfu kena tolak tu. Ayah nak ke mana ayah? Aku nak sembahyang hajat. Dah tak dan ayah, tak sempat, bala dah dekat ayah. Kan anak dia main menantu dia main pergi tolak sekali. Allahu Akbar, jatuh tuan-tuan. Dengan saya pun bini dia tolak selama roh. Dah ustaz tak mau payah jumpa ustaz. Lepas tu tuan-tuan nak jadi cerita. Dia mai balik. Dia jadi mangsa scam bomo. Bomo tu minta badan dia. Kalau hang nak bagi bini hang, laki hang cerai dengan isteri hang nombor 2 tu, isteri madu hang tu, upah dia apa? Upah badan hang. Dia bagi tuan-tuan. Gila betul. Saya kata kak ni dah lah dosa satu, pergi tambah dosa satu. Duk teriak depan saya buat apa? Rasa nak maki tu macam Nyonya Mansur. Menangis konon. Rasa nak buat macam tu, minta agama tuan. Berapa menangis di sini? Menyemak saya tuan. Saya dah kata dah hari tu duduk aman. Nak buat macam mana dia dah jadi. Laki kak dah menikah lain nak kata apa, saya tak boleh buat apa. Dia menikah halal, CJ semua ada. Yang kak pergi buat benda syirik. Ni dia kita dah baca ni. Pasal itu ya. Kita bila dengar tajuk ni, seronok. Sama kita pun laki-laki. Memang kita suka menikah 2. Saya tak tolak ustaz. Nikah 2 saya tak tolak. Memang hang jantan. Mai anak dara. Ayah.
Hari Maulud ni kan, cuti kan. Kawan cik nak main Minang cik. Betul? Ayah terima tau. Orang mana? Orang ni Pala Batas. Tahulah Pala Batas tak mana. Ni belah ni mata manggih. Kerja apa? Kerja ni lawyer ayah. Boleh lah. Tapi ayah, dia dah menikah dah. Macam mana? Dia dah menikah dah, ada isteri dah seorang. Betul? Cik jadi hak nombor 2 dia. Nampak parang tu. Kalau dia main parang tu, gua ambil dah. Hei, hang boleh terima kalau hang menikah 2. Tapi hang tak boleh terima bila anak hang nak menikah 2. Hak tu kita pula. Tang tu pula kita tak terima tentang hukum Tuhan. Dalam banyak-banyak hukum Tuhan ni kita boleh terima semua. Yang tak boleh terima apa dia? Bab menikah 2. Yang tu tak boleh terima. Saya boleh terima Ustaz, dan saya pun menikah 2. Oh, hebat abang ni. Tapi abang pun berdosa. Pasal apa? Abang zalim, tak adil pada 2 isteri abang. Lah, tang situ pula sangkut. Tang situ pula sangkut, tuan. Baik, balik pada sini. Dan kebanyakan mereka itu ialah tabarruj. Kalau kita tengok makna tabarruj tu apa? Ibnu Katsir dalam kitab tafsir dia kata apa? Orang perempuan yang menampakkan kecantikan dia pada laki-laki lain, maka nama dia tabarruj. Lagi, apa dia yang kata tabarruj? Dia keluar daripada rumah tu supaya orang tengok dia. Maka dia memakai segala perhiasan, segala fashion, segala pakaian yang kemegah-megahan supaya semua orang tengok dia. Itu nama dia tabarruj. Apa dia tabarruj? Salah satunya ialah satu orang perempuan pakai gelang kaki, di kaki dia ada loceng, bila dia jalan dia hentak-hentakkan kaki dia supaya orang tengok dia. Lapa dia lagi tabarruj? Yang ni tuan-tuan kena buka dalam satu hadis yang panjang ni. Sinfani min ahlin nar lam arahuma qaumun ma'hum siyatun ka'aznabil baqari yadribuna bihan nas. Ada 2 golongan manusia yang aku tak pernah jumpa, yang mereka ini menjadi sinfan min ahlin nar. 2 golongan ini adalah ahli neraka dan aku tak pernah tengok zaman aku. Maknanya zaman Nabi masa tu tak ada. Kalau zaman Nabi tak ada, zaman bilanya ada? Zaman kita lah. Qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqari yadribuna bihan nas. Satu golongan yang zalim, yang memukul manusia macam ekor lembu mengibah-ngibahkan badan dia, nak halau lalat, nak halau langau di badan lembu. Duk kibah tak kira-kira. Menunjukkan apa? Orang yang ada kuasa menggunakan kekuasaan dia menzalimi rakyat dia sendiri. Kata Nabi, itu adalah ahli neraka dan aku tak pernah tengok di zaman aku. Yang kedua kata Nabi SAW, wa nisaun kasiyatin ariyatun mumilatin ma'ilat. Ni dia. Yang kata Nabi SAW, kata Nabi, wanita-wanita yang berpakaian ariyat, kasiyat, tetapi bertelanjang. Berpakaian tetapi bertelanjang. Bila berjalan melenggang-lenggokkan badan mereka itu, mumilatun ma'ilatun, goyang badan bagi orang tengok. Ala ru'usihinna ka'asnibatil mukhtil ma'ilah. Atas kepala mereka tu ada bonggol macam goh unta yang sengit. Dan kata Nabi SAW, mereka ni 2 ni takkan masuk syurga dan takkan dapat mencium bau syurga, walaupun bau syurga itu dapat dicium daripada jarak yang sangat jauh. Ada hadis 70 tahun, ada hadis 500 tahun perjalanan. Baik. Nombor 1, pemimpin yang zalim takkan cium bau syurga. 1. 2, perempuan wanisaun ariyatun kasiyatun mumilatun ma'ilatun.
Perempuan yang berpakaian tapi macam bertelanjang. Apa makna Ustaz? Tak tahu. Fikir sendiri. Hang pakai baju ke, hang balut baju? Hang pakai baju ke, hang balut badan hang? Ada yang pakai baju tapi ketat gila. Dia bentuk habis-habis. Macam telanjang hang berjalan ni. Pasal apa hang tak buat baju longgar ni? Dia kata, apa masalah? Saya tutup aurat. Saya pakai tudung. Saya pakai baju. Tapi baju makcik ketat sangat makcik. Makcik nak berjalan pun tak boleh. Kami tengah makan nasi ni berhenti duk tengok makcik tu. Tak yang apa tengok siapa? Makanlah nasi tu. Gatai. Hampa sendiri tak boleh jaga mata, salah orang pakai baju apa. Yalah salah kami makcik. Makcik semua betul. Nampak? Berpakaian. Yang kedua, tak tutup aurat. Tak tutup aurat tuan-tuan selama rok dia. Duduk sebelah kita pula naik sampai terbang. Allah. Sebaik ada lorong untuk orang lalu lalang. Dia pula duduk sebelah sana. Seat kita duduk hujung sini. Allah, duduk pakai skirt. Aduh. Tu hak jenis tu. Kan? Duduk jenis tak apa, kita duduk tengok tingkap. Lengoh tengkok tuan, duduk tengok luang. Tengok. Dia rasa tak tengok rasa membazir pula. Duduk lalu tergedek, saat dia lalu, saat dia tolak makanan, saat dia hantar makanan. Saya terlupa masa tu diwajibkan pakai face mask naik kapal terbang. Saya terlupa. Naik tak pakai face mask biasa jalan buat bodoh. Dia tahan saya kat pintu tu. Encik, face mask. Yang dia pakai skirt. Saya nak kata ya, skirt. Nak kata tuan-tuan. Hak wajib hang tak nampak, hak face mask ni hang nampak. Ustaz, saya mencari rezeki yang halal. Halal tu lidah kena langit-langit baru nampak confidence sikit. Saya mencari rezeki yang halal. Betul lah rezeki halal tapi pakaian tak halal. Suami saya pun tak larang. Siapa awak? Oh, lagi dahsyat tak. Suami saya pun tak larang saya dressing macam ni. You siapa? You siapa? Saya tak siapa-siapa. Saya cuma sebagai seorang insan untuk mengajak ke arah kebaikan. Datang suami dia pula. Nanti saya viral tau. Dahsyat tuan. Dengar kata viral berhenti tu dakwah. Baik. Punya takut viral. Zaman sekarang orang tak kisah tuan. Isteri dia bertelanjang ke, isteri dia pakai bikini ke, isteri dia pakai skirt, mampu happy dia tak? Aku tanggung. Saya tanggung. Oh. Tiga yang kata berpakaian tapi bertelanjang, transparent, baju nipis. Dan hari ini banyak tuan-tuan yang orang duk tunjuk dalam media tanpa ada perasaan malu dan takut. Betul lah kata Nabi tuan-tuan. Orang perempuan ni banyak duk huni ni sebab pakaian dia. Sedangkan Allah Ta'ala sebut di dalam suratul A'raf, berpakaian itu ada beberapa jenis pakaian. Pertama, pakaian takwa. Yang kedua, pakaian perhiasan. Yang ketiga, pakaian yang menutup aurat. Kenapa dah menutup aurat? Ada pula pakaian bertakwa pula. Tutup aurat sudah lah Ustaz. Rupanya belum tutup lagi. Walaupun kamu dah tutup aurat, belum tutup. Sebab tu ada lagi Allah Ta'ala sebut, walibasut taqwa zalika khair, kata Allah. Pakaian takwa adalah pakaian yang terbaik. Maka orang perempuan bila pakai, dia pakai tudung tadi menutup dada dia. Sebab ada orang perempuan bila dia pakai tudung ke belakang, dada ke depan.
Belum makcik, tutup dada makcik. Sebab tu sementara kita ada kuasa, patutnya benda-benda hak tutup aurat tu kita boleh paksa dah. Kita dah boleh paksa dah sebab kita ada kuasa. Sekarang dah bubar ni tak ada kuasa lah. Habis lah. Dulu waktu kita ada kuasa sikit, walaupun sikit, cakap lah. Segala pramugari wajib tutup aurat. Kalau tak mau tutup, bagi orang lain kerja. Bagi orang jantan kerja atas kapal terbang. Mana-mana kapal terbang hak jual arak, tak boleh. Sekurang-kurangnya bercakap lah. Waktu ada kuasa lah, dah tak ada. Tah nak dapat balik tak tahu. Kita pun tak tahu apa akan jadi lepas ni. Sementara ada tu cakap, buat. Kesian dekat orang mereka cari rezeki. Untuk anak-anak mereka, hak janda pun ramai. Bagilah mereka kerja seronok. Tuan-tuan ingat, mereka seronok ke pakai skirt atas kapal terbang? Mereka pun tak seronok. Tapi arahan daripada majikan suruh pakai. Yang ni yang kita kena ubah. Arahan, tukar, tutup aurat. Ustaz, kita tak boleh paksa orang pakai. Habis tu hang paksa kami semayang pakai tutup muka pasal apa? Yang tu boleh pula. Nak masuk supermarket kena pakai face mask, paksa tak tu? Paksa. Pasal apa yang tu boleh paksa? Pasal apa yang ni tak boleh paksa? Tutup aurat. Kita buat kempen 3 tahun, 2 tahun sampai naik julin mata kita. Tengok TV tu, kempen, pakailah, jagalah, kempenlah, penjarakanlah. Mana satu ku nak tengok ni banyaknya kat TV ni. 2 tahun kempen, kesan dia tuan-tuan. Sampai sekarang, nak pergi mana pun duk teringat menatang tu. Loh, mak tertinggal, patah balik. Tai, tertinggal. Bayangkan tuan-tuan, kita buat kempen tutup aurat non-stop 2 tahun. Orang takut nak keluar. Dan nak pergi mana pun mesti tutup aurat. Tak tutup aurat apa? Nak masuk supermarket, jaga Nepal tu tanya, pakai tudung, kenapa tak pakai? Balik pakai dulu. Macam mana dia tanya kita? Face mask mana face mask mana? Tengok, My Sejahtera mana? Kalau kita boleh buat benda tu, maknanya kita boleh buat peraturan Allah. Cuma nak dengan tak nak saja tuan-tuan. Sayang waktu kita ada hari tu, sedikit kuasa kita tak buat. Dan bila balik nak dapat kuasa ni, hanya Allah saja yang mengetahui. Kita takut hadis ni. Kalau kita betul orang lelaki-lelaki, tugas kita ialah menjaga orang perempuan supaya mereka ni boleh masuk syurga. Sebab kita lelaki-lelaki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita sebagai suami, kerja kita jaga isteri kita jangan masuk neraka. Mai kita sama-sama masuk syurga. Ni tugas kita lelaki-lelaki. Bukan kita biar mereka, biar kita tak lewat, kita tak ada kuasa apa. Mana boleh cakap macam tu? Kemudian tuan-tuan tengok dalam hadis yang saya bacakan tadi. Dia kata apa? Ariyat, kasiyat, mumilat, mailat. Bila perempuan ni berjalan, dia goyangkan bahu dia dan dia goyangkan pinggul dia. Rupa-rupanya tuan-tuan, tabarruj tu juga ada pada gaya berjalan. Dulu saya pernah bukan bertekak lah, satu orang bila saya huraikan hadis ni, ala ru'usihinna ka asnimatil bukhtil ma'ilah, atas kepala mereka ada bonggol macam guh unta. Saya sebut dekat dia, cuba faham betul-betul hadis ni. Nombor 1, Nabi kata zaman tu tak ada. Zaman Nabi tak ada perempuan jenis ni. Zaman kemudian baru ada. Kalau perempuan tak tutup aurat, zaman Nabi pun ada. Jahiliah zaman Nabi pun ada. Nabi sebut di sini, zaman dia tak ada. Nabi tak pernah tengok. Siapa dia? Bila berpakaian macam telanjang, bila berjalan goyang badan, goyang pinggul. Cuba tuan-tuan tengok, siapa dia golongan ni? Siapa yang pakai baju macam telanjang? Siapa dia? Model ratu cantik. Ada zaman Nabi tuan-tuan. Jalan depan ramai duduk model berjalan.
Orang jantan semua duduk bawah, duduk prok duduk gambar. Cuba tuan-tuan tengok peragawati, peragawan duduk pakai. Jalan dia pun macam mana? Ada macam isteri kita berjalan. Catwalk, dog walk, gini jalan. Bila mereka berjalan pertandingan Ratu Cantik, cuba tengok. Apa pakaian mereka bila pakai Ratu Cantik? Mai pakaian kebangsaan negeri, lawa. Mai pakaian mandi. Mai pakaian moden. Dan bila mereka menang tuan-tuan, mereka akan letak mahkota atas kepala dia. Cuba tuan-tuan tengok mahkota, crown tu. Bentuk dia tak sama ke dengan bentuk unta. Goh unta yang sengit tu, hak 3 segi tu. Yang ni yang saya cakap. Oh, dia kata tak betul tu Ustaz. Ni maksudnya perempuan tu pakai baju ketat, ada sanggui hak tebal tu. Kan dulu zaman orang perempuan pakai sanggui hak tebal, tak ada rambut panjang, dia ambil kentola boh bagi nampak sanggui tu. Saya kata tu bukan dia, saya kata. Dia masih tutup aurat lagi di situ. Sanggui tak sanggui, kau suka dia lah. Rambut dia panjang, nak buat macam mana? Cuba faham hadis ni. Zaman Nabi tak ada. Mana ada zaman Nabi catwalk? Mana ada model agency di zaman Nabi? Mana ada pertandingan Miss Universe, Miss Kebaya zaman Nabi? Tak ada. Mai zaman lah. Dengan bertelanjang ramai-ramai. Yang ni. Yang tak cium bau syurga ni. Satu bapa dia telefon saya. Ustaz jangan duk hina anak saya. Bila masa saya hina anak abang? Ustaz kata tu cerita anak saya model Ustaz. Anak saya Ratu Cantik. Oh, dia marah. Saya kata, kau suka abang? Ni saya cerita betul lah masjid tuan-tuan. Saya tak kenal anak dia. Mana saya kenal anak abang? Mana saya tahu anak abang Ratu sana, Ratu sini? Saya tak tahu. Saya cerita dalam kitab. Tak, Ustaz mengajar tu seolah-olah kenal kat anak saya. Mana saya kenal anak abang? Susah tuan-tuan jadi penceramah. Belas sahabi. Kita cerita baca ni. Orang duk sayang mereka supaya jangan masuk neraka. Patut berterima kasih. Ini belasah kita pula. Dan kata dia lagi, dan menghiasi dan membaikkan ia akan dirinya, dan keluarlah ia memberi fitnah akan manusia dengan dirinya. Dia mengeluarkan tu jadi fitnah. Jadi fitnah. Allahu Akbar. Tambah-tambah tuan-tuan kita sekarang ni duk ada handphone. Orang ambil gambar, orang ambil video. Gambar kita. Ada hak jadi perempuan tukang sorak. Tuan-tuan tahu tak? Mak Saleh punya duk tukang sorak. Duk pegang. Orang Melayu kita dah buat dah kerja tu. Ada orang Melayu kita jadi model kereta. Model motor. Duk pakai skirt, duk ambil gambar tu. Tu orang kita buat tu. Jadi bangga lah. Tu belum masuk lagi hak lumah motor, hak duk pegang payung. Tak boleh Pak Leman pegang payung. Pak Leman, Haji Dollah, Haji Zul. Pasal apa nak perempuan tu pula duk pegang payung? Orang perempuan jadi objek. Tak tengok bila menang. Bila menang je duk sembur arak, sembur orang perempuan kiri kanan. Orang perempuan lagi. Bila nak bagi menang piala, orang perempuan lagi duk pakai kebaya, duk pakai piala. Pasal apa yang dia kena ada di situ? Kita orang jantan, kita kena jaga. Pergi duk jojoh. Abang ni nak jaga hang, jangan terlibat dengan dosa. Pergi duk jojoh. Habis tu siapa nak jadi tiang seri, siapa nak jadi penyeri ni? Tak apa, Pak Leman dah. Takkan nak seri, Pak Leman gelak melawar dah. Itulah tugas kita orang jantan. Tugas kita jaga orang perempuan. Jadilah suami yang bertanggungjawab, abang yang bertanggungjawab, bapa yang bertanggungjawab. Kalau betul-betul kita ni jantan, tu baru nama lelaki. Bukan seronok tengok orang perempuan dijadikan sebagai simbol, sebagai objek untuk nak buat tarikan kepada orang lain. Maka jikalau ditakdirkan sejahtera ia perempuan itu pada dirinya, nescaya tiada sejahtera oleh segala manusia daripadanya. Dia kata, Ustaz, saya pakai macam ni, saya selesa. Saya selesa Ustaz. Faham tak Ustaz? Saya selesa.
Saya pakai skirt. Saya tahu saya pakai skirt salah, tapi saya selesa. Macam mana yang akak kata selesa? Saya lelaki-lelaki pun orang nampak paha saya pun saya malu. Kalau saya pakai seluar Hawaii pun saya malu kak. Saya tak selesa kak. Kak pakai skirt takkan kak selesa? Ustaz tak faham. Macam kami memerlukan pergerakan yang cepat. Bila kita orang pakai skirt, kita nak kencing berak senang, Ustaz tahu tak? Selesa tahu. Oh macam tu pula. Selesa bagi dia senang membuang. Senang, saya tak ada apa masalah. Husband saya okey, parent I okey. So what? So what? You ask me, so what? Masya Allah. Kitab kata apa? Memang awak rasa sejahtera, tetapi tiada sejahtera oleh segala manusia daripadanya. Tiada sejahtera manusia dengan awak. Kena orang baik-baik, alhamdulillah, dia tutup mata. Kena orang jahat, dia ada handphone. Waktu akak angkat beg letak di atas, dia ambil handphone, dia rakam. Dia tak sejahtera kak. Kak masuk dalam tandas, dia tunggu dalam tandas kak. Dia ikut kita kak. Dia tunggu kita balik rumah dalam kereta, kita masuk pintu pagar guna remote, buka, nak tutup balik lambat balik, tutup dia masuk kak. Kak pula pakai kereta, sekali tekan remote alarm, sekali buka, empat-empat buka. Kak masuk pintu depan, dia masuk pintu kiri. Sekarang ikut aku. Zaman sekarang Kak berjalan seorang-seorang je, pakai lenggok duk WhatsApp ke. Kak di situ saja, dia berhenti, dia rabuk kak. Belum masuk lagi, dia tepuk punggung kak. Bukan semua laki-laki baik ada hak jahat. Dan bukan semua perempuan baik ada juga perempuan jahat. Dia gila dengan orang perempuan. Dia tak boleh tengok orang perempuan, dan dia bernafsu dengan orang perempuan. Kak pakai macam tu depan dia, dia terangsang kak kena dengan dia. Nama dia lesbian, nama dia tomboy. Masya Allah tuan-tuan. Subhanallah. Datang baru ni orang daripada Siam. Anak dia 14 tahun dah ikut tomboy, tak balik-balik. Ustaz tolonglah buat sembahyang hajat. Dia tahu yang saya ni nak pergi umrah bulan depan. Dia kata, Ustaz tolonglah buat depan Kaabah ke mana Ustaz. 14 tahun anak dia tak balik sebab ikut perempuan. Anak abang, anak saya pun perempuan. Yang dia ikut pun perempuan Ustaz. Oh dahsyat entah. Sebab tu Islam jaga sungguh. Dan kita lah sebagai laki-laki diberi tanggungjawab untuk jaga isteri kita, anak dara kita, kakak kita, mak kita, anak-anak perempuan kita, cucu-cucu perempuan kita, yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan jaga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Cukup sekadar itu. Kita jumpa pagi besok di rumah masing-masing jam 6.30 pagi di TV3. Tanyalah Ustaz siaran secara langsung. Jadi saya nak pergi Kuala Lumpur lah tuan-tuan. Semalam di Kuala Lumpur, hari ni pun di Kuala Lumpur. Doakan saya selamat tengok jalan jam merah menyala tuan-tuan. Terima kasih semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.